KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jumaat kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam pertama tadi kita dah belajar mengenai subjek geografi. Dan tentunya di jam kedua ini kita akan belajar mengenai subjek yang berbeza pula. Tapi sebelum tu, suka Irfan ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan menggunakan gel pembersih kuman sekiranya dah pegang macam-macam barang, dan jagalah penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan untuk jam kedua ini, kita akan belajar mengenai subjek TVET tentang pemprosesan makanan. Dan agak-agaknya kan, siapa guru yang akan mengajar kita? Jom saksikan dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang di studio Cikgu Yana dan juga Cikgu Atira. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu Atira? Khabar baik juga. Baik, selamat datang ke rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita memulakan kelas kita, macam biasa kita kena patuhilah SOP. Dengan itu diminta Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman, dipersilakan terlebih dahulu. Okey, kita mulakan dengan Cikgu Yana. Cikgu Atira pula. Okey, dan boleh Cikgu paskan pada Irfan? Okey. Terima kasih. Dan selanjutnya kita kena buka pelitup muka dan simpan dalam sampul yang disediakan. Baik, kita buka. Okey. Baiklah, kita simpan dahulu. Okey, Irfan dah bersedia. Cikgu dah bersedia? Dah. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita berkenalan dengan lebih mendalam bersama cikgu-cikgu kita? Dipersilakan Cikgu Yana dahulu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Irfan dan juga murid di luar sana. Okey, saya Cikgu Fairul Fazliana daripada Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan dan berpengalaman mengajar selama 3 tahun. 3 tahun mengajar di Kolej Vokasional Teluk Intan? Ya, saya. Baik, bagaimana pula dengan Cikgu Atira kita? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Atira binti Muhammad Saleh, juga daripada Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan dan mempunyai pengalaman selama 3 tahun juga. 3 tahun juga. Bagi saya mereka berdua ni adalah kawan yang rapat. 3 tahun mengajar dari kolej vokasional yang sama. Baiklah Cikgu, tadi Irfan diceritakan kepada penonton yang hari ini kita akan belajar mengenai TVET, pemprosesan makanan. Dan secara lebih lanjutnya, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, sebelum itu, mari kita lihat video terlebih dahulu. Okey, jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Mak Amir. Banyak lembu kan? Waalaikumsalam. Ya. Kau dari mana ni? Daripada kedai ni. Dari kedai. Kenapa datang? Ingat nak daging 5 kilo boleh ke? Daging 5 kilo. Daging lembu. Boleh. Tapi nanti apa sebut? Tak apa boleh. Apa tak tahu mana boleh. Tapi daging tu nak buat apa? Adalah, nanti kita tengok. Baiklah Cikgu, tadi kita berada di kandang lembu Pak Hamid Cikgu. Ya, siapa saya. Pak Hamid tu dan kenapa adik-adik kita dekat situ tadi? Okey, Pak Hamid itu merupakan pelajar saya lah, pelajar pemprosesan makanan. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu produk yang berasaskan daging lembu. Daging lembu. Mungkin Cikgu boleh bagi Irfan macam kata apa, key sikit. Apa yang makanan lembu yang kita akan lakukan hari ini? Okey. Hari ini kita akan buat satu produk daging lembu. Okey, rasa dia kenyal-kenyal. Rasa dia kenyal-kenyal, ya. Baik. Dan dia sedap sangat dimakan bersama dengan sos keju, sos lada hitam, sup dan juga spaghetti. Agak-agak Irfan, apa yang kita nak masak hari ini? Bentuk dia bulat Cikgu Ya betul. Kalau bentuk bulat, dalam tak bukan mestilah
berbola daging. Ya, betul. Pandai Ifan. Okey. Jadi cikgu, mungkin cikgu Atira teruskan. Okey, Irfan. Pasti Irfan tertanya, apa itu berbola daging? Semestinya cikgu. Okey, sebenarnya berbola daging ini adalah hasilan daging kisar yang dibancuh dan juga dibulatkan dan juga dimasak. Okey, dan mengikut Akta Makanan 1983, hasilan daging mestilah tidak boleh melebihi 60% dan juga lemaknya tidak boleh kurang daripada 30%. Okey, 60% untuk yang kadar daging dia. Ya, daging dan juga lemak 30%. 30%. Okay. Dan sebab tu ya, berbola daging ni sangat sedap dimakan sebab dia ada gabungan di antara daging dan juga lemak. Lemak dia. Ya. Dia akan menimbulkan rasa lembab di dalam berbola daging tersebut. Betul lah tu, kalau kita makan dengan sos ataupun spaghetti, memang sedap lah cikgu. Ya, betul. Teman-teman bulan puasa ni kan, balik lagi Ifan nak pergi carilah bola daging dekat pasar Ramadan. Okey, baiklah cikgu. Hari ni kita akan bersama-sama menghasilkan bola daging secara live Ya. Lama. Okey, mungkin cikgu terangkan sedikit mungkin apakah bahan-bahan yang kita perlukan dan sebagainya. Okey, antara bahan-bahan yang kita perlukan adalah semestinya lah daging segar. Daging segar. Dan bahan-bahan tambahan seperti garam, casein, dan bahan-bahan inilah akan membantu bola daging tu membentuk menjadi satu bentuk berbola. Okey. Dan sangat menyelerakan. Sangat menyerahkan. Cikgu dah banyak kali ulang tau betapa sedapnya bola daging kita. Dan kalau ikut tanya sedikitlah, bahagian daging lembu mana yang kita akan gunakan? Ya. Ifan selalu makan tak daging harimau menangis? Daging harimau menangis pernah makan? Daging harimau menangis ni adalah daging batang pinang sebenarnya. Oh, ya ke? Mereka gunakan daging batang pinang Baik. yang dinamakan sirloin atau tenderloin. Bahagian itulah. Dan untuk berbelah daging kita akan menggunakan bahagian cang. Bahagian cang tu dekat mana cikgu? Bahagian cang tu bahagian hadapan, Bahagian kaki hadapan. Okey. Dan bahagian ni mempunyai kadar lemak yang sangat tinggi. Okey. Itu yang membuatkan daging kita lagi sedap. Lagi berlemak lah orang cakap Ya, kan? ia juga Ifan dapat mengekalkan bentuk berbola daging kita dengan baiklah semasa dimasak. Okey, sebab itulah kita ambil bahagian mana tadi tu? Cang Cang. Okey, di mana kat situ ada lemaknya supaya kita dapat mudah untuk bentuk bulatan bola Ya. daging kita. Okey, mungkin cikgu tidak ada sedikit tambahan. Okey, dan satu lagi ya, kita kena pastikan bahawa semasa melakukan proses penghasilan daging tu, kita pastikan daging yang kita nak proses tu dalam keadaan sejuk beku. Sejuk beku. Kalau tak sejuk macam mana cikgu? Sebab bila tak sejuk beku, bila kita masukkan dalam mesin pengisar ke, dia akan melekat. Dia susah untuk keluar dan susah untuk dibentuk lah. Baik. Lemak dan daging akan terasing lah. Akan tak asyik sebab tu kita kena bekukan dahulu. Ya, betul. Okey, itu antara langkah-langkah utamanya lah. Ya, Ya, betul. Itu adalah langkah utama lah semasa kita buat hasilan berbola daging. Dan apa contoh kita punya mesin yang kita akan gunakan untuk hari ini? Okey, untuk mesin utama yang kita akan gunakan pada hari ini adalah di depan ni ada mesin mincer, iaitu penghancur daging dan juga food processor. Okey. So nanti untuk yang seterusnya Cikgu Yana akan tunjukkanlah cara macam mana penggunaan mesin kedua-dua mesin ni. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan perbezaan antara dua mesin tu? Okey, yang mincer adalah untuk menghancurkan daging. Menghancurkan daging. Okey, yang food processor untuk mengadun. Mengadun kita punya bersama bahan-bahan dengan tu. bahan-bahan yang lain. Okey, bila kita ada garam dan sebagainya tadi Ya, kan? Okey. Itu antara dua perkara yang kita akan belajar hari ini. Dan tentunya hari ini kita akan menghasilkan kita punya bola daging secara live bersama cikgu-cikgu kita dan kepada penonton di rumah. Kalau macam tu cikgu, kita berehat dulu boleh? Boleh. Okey, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir.
KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil Rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan dengan segmen yang kedua, Irfan nak tunjukkan kepada anda satu kad hari guru yang dihantar oleh pelajar kita kepada gurunya yang bernama, pelajar ini bernama Nur Damian Safia binti Azhar, tingkatan 1 Saadah dari Sekolah Menengah Agama As-Sayyidah Khadijah. Okey, baik. Dan kalau kita buka dekat dalam, isinya bertulis, kau umpama lilin yang menerangi kegelapan, semoga usahamu yang murni akan melahirkan insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Selamat Hari Guru dengan hashtag terima kasih cikgu kepada, dan jangan lupa untuk berikan penghargaan kepada guru anda bersempena 16 Mei ini sambutan Hari Guru, dan berilah hadiah ataupun kata-kata ucapan supaya dapat memberikan motivasi kepada guru anda untuk terus cemerlang dalam mengajar kita. Okey, dengan temanya tahun ini, berguru demi ilmu bina generasi baharu. Baiklah, sekarang ni kita masih bersama dengan Cikgu Atira dan juga Cikgu Yana di studio. Okey Cikgu, Irfan ada satu soalan kepada Cikgu Yana. Ya. Okey. Kalau kita tahu sejarah ni, sejarah tamadun manusia dan sebagainya, tapi untuk berbola daging ni, ada tak sejarahnya sendiri? Untuk pengetahuan Irfan, kita ada sejarah juga untuk berbola daging. Okey, silakan Cikgu. Okey, seperti yang kita tahu, selalunya berbola daging ini dimakan dengan spaghetti. Betul. Okey. Dan kita akan tahu, kita akan percaya yang berbola daging ini datangnya daripada Itali. Itali, betul lah. Biasanya Kan? spaghetti kita makan dengan bola daging, Itali lah jawapannya. Ya, tapi bukan sebenarnya Irfan. Bukan. Ya, Okey. murid-murid sebenarnya berbola daging ini berasal daripada Parsi. Parsi. Ya, Parsi. Di Timur Tengah sana lah. Ya, dan dalam buku masakan Arab awal juga, didapati berbola daging ini telah wujud juga. Okey, dah lama dah wujud sebenarnya. Ya, dan digelar sebagai kofta. Kofta. Okey. Ya, kalau Irfan nanti Aha. pergi ke tanah Arab, nak teringin sangat nak makan bola daging, Okey. jangan cari nama bola daging, tak jumpa. Tak jumpa. Ya. Kena cari apa, Cikgu? Kena cari perkataan kofta. Okey, baik. Itu antara sejarah awalnya lah mengenai Ya. bola daging ni. Okey, Ifah macam terperanjat ataupun terpesona sebab sekarang ni kita ingatkan sejarah ni hanya kepada manusia ataupun tamadun. Bola daging juga ada, dia punya sejarahnya. Sejarah dia, betul, Ifan. Baik Cikgu, seterusnya kita akan belajar mengenai apa? Seterusnya kita akan belajar cara untuk menjaga keselamatan dan kebersihan sebelum dan semasa melakukan amali. Okey. Siapa yang akan ceritakan? Okey, jom kita ke meja untuk Boleh? saya terangkan. Silakan. Okey murid-murid, sebelum kita memulakan sesuatu amali, kita perlulah menjaga kebersihan dan keselamatan diri, iaitu dengan memakai apron. Memakai apron, okey. Apron ni kita boleh dapatkan di mana Cikgu? Dekat kedai-kedai perkakas pun ada jual. Okey, kalau kat sekolah adakah akan disediakan? Ya, akan disediakan untuk setiap murid. Okey. Okey, yang kedua kita akan memakai sarung tangan Sarung tangan. untuk menjaga kebersihan. Okey, yang paling penting sekali, semasa melakukan amali, kita perlu menjaga keselamatan ketika memakai ataupun menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau dan juga memakai peralatan mesin. Itu sebabnya kita menggunakan elektrik, Ifan. Jadi kita kena menjaga keselamatan supaya tiada kemalangan berlaku dan perlu mendapat pemantauan daripada guru kelas. Guru-guru kelas. Yang paling penting sekali dapatkan pengawasan dari mereka. Ya. Kalau kita tidak ada pengawasan ni, kadang-kadang kita bergurau dengan kawan-kawan lah. Ya. Dan benda itu boleh menyebabkan kecederaan juga. Ya, betul. Okey, betul. Itu pentingnya guru ada di dalam kelas. Okey. Dan seterusnya cikgu kita akan belajar mengenai apa pula? Okey, baiklah. So, sekarang cikgu akan tunjukkan cara pemotongan daging yang betul lah. Okey, so kat sini cikgu bawa daging segar. Daging segar. Okey. So, sini cikgu akan ambil bahagian daging yang dah dipotong ni. Okey, ni ya. Okey, so kita boleh lihat dekat sini. Okey, kita boleh lihat urat daging tu ke bawah macam ni. Ke bawah Ya, Okey, bawah baik. macam ni. So, kita akan potong secara berlawanan lah. Okey, cikgu akan tunjuk demo sikit. Okey, di mana uratnya macam ni. So, kita akan potong begini. Mungkin cikgu boleh alihkan dulu kita punya. Oh, ya, okey. Betul. Dah mangkuk itu sekali. Okey. Okey, baru kita boleh nampak. Baik. Okey, so murid-murid cikgu akan tunjukkanlah cara pemotongan daging yang betul. Okey. So, kat sini kita akan potong.
Okey, langkah yang pertama tadi menggunakan apron, sarung tangan dan menggunakan pisau dengan baik dan seterusnya kita memotong Ya, betul. Okey. Ada cara yang spesifik tak cikgu untuk kita potong? Secara spesifik untuk dipotong tu memang kita kena ikut kita kena Keselesaan. berlawanan lah. Berlawanan urat sebab tujuan kita potong daging secara berlawanan ni murid, sebabnya kita nak dapatkan semasa merebus, kita nak dapatkan daging yang empuk. Apabila kita buat berbola daging tu akan lebih mudah disebatikan lah. Okey. Sebab tu kita kena potong ikut lawan arus lawan urat tu. lawan arus urat itu. Okey, baik. Kalau nak senang lagi Irfan, kita boleh pilih je daging batang pinang yang tenderloin tadi tu. Lagi senang? Lagi senang. Okey, baik. Dia lagi mudah empuk lah. Kalau yang ni daging cang cikgu Yang ni, ya. Okey. Okey, seterusnya kita akan terangkan mengenai spesifikasi bahan yang kita nak gunakan hari ini. Okey, yang di sana. Bahan utama yang kita nak gunakan ialah daging mentah. Macam mana kita nak tahu daging mentah ni adalah daging yang berkualiti? Okey, yang pertama kita boleh lihat warna dia. Warnanya adalah warna merah tua. Dan bau dia bau daging segar. Bau daging segar. Ya. Yang paling penting kita orang Islam perlulah mendapatkan daging yang selamat dimakan dan disahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan juga pegawai veterina yang diiktiraf. Okey, maknanya kena cari daging yang halal lah. Iyalah, kan? Bersih kan? Ya, betul. Okey, yang kedua kita akan menggunakan lemak yang tak boleh lebih daripada 30% tadi. Okey, macam mana kita nak tahu lemak ni masih elok? Lemak ni berwarna putih ataupun berwarna kekuningan. Okey. Fungsi dia adalah untuk memberikan aroma kepada bola daging kita dan juga memberikan kelembapan kepada bola daging. Macam cikgu cakap tadi kan di awal segmen tadi, di mana bila ada lemak tu lagi sedap kan kita punya bola daging. Ya, betul. Okey, seterusnya ialah casein. Okey, mengikut Akta Makanan 1983, apa-apa casein yang kita gunakan tidak boleh lebih daripada 0.3%. Okey. Okey, dan ia adalah berfungsi untuk mengikat air. Mengikat air. Ya, supaya bola daging kita tidak hancur lah. Baik. Dia akan menstabilkan asid dan keaslian kat dalam bola daging. Okey, itulah fungsi fosfat lah. Ya, serta memanjangkan jangka hayat produk. Memanjangkan jangka hayat, maknanya tak senang untuk rosak lah. Ya, boleh kita simpan lama lah di dalam peti sejuk beku sebab kita nak buat produk bola daging sejuk beku kan. Okey, yang kedua ialah casein. Okey, casein ni berwarna kekuningan sedikit. Dia adalah aditif protein susu yang berbentuk halus dan berfungsi untuk menambah tekstur kepada bola daging tu. Ya. Supaya lemak tu tak terpisah daripada cecair. Oh, cecair. Ya, kan dalam daging pun kita ada cecair kan? Betul. Okey. Yang seterusnya adalah HPP. Apa tu HPP, cikgu? HPP ni adalah perisa daging. Perisa daging? Ya. Perisa daging ni adalah digunakan untuk menambahkan rasa kepada daging kita. Dan dia berbentuk kasar, berwarna krim, kering, tidak berketul, dan kalau nak tahu dia masih elok ke tak, kita boleh bau. Boleh bau Ya, kita boleh bau, tak ada bau tengik, tiada kulat. Maksudnya ada warna putih-putih tu maksudnya dia dah berkulat lah. Dah berkulat lah. Ya, dan tiada benda asing lah. Baik. Contohnya cikgu, kalau kita tak ada bahan-bahan ni dekat rumah, apa yang kita boleh gunakan sebagai barang alternatif? Gantian lah. Okey. Kalau tak ada kan yang dengar casein, yang ni kan semua ni kita tak familiar pun dengan. Tak pernah dengar. Ya, tak pernah dengar pun kan dengan ni kan. Jadi kita boleh abaikan dua bahan ni. Baik. Dan kita boleh HPP ni kita boleh gantikan dengan cube daging. Cube daging. Ya. Itu boleh dapatkan di kedai-kedai pasaran lah. Ya, pasaran kedai runcit biasa pun ada. Ada juga. Okey, mungkin ada lagi tak cikgu bahan-bahan lain yang kita boleh gunakan untuk membuat menghasilkan bola daging ni ataupun ini bahan utamanya? Okey, ini adalah bahan utama. Tetapi kalau kita nak menambah lagi mutu ataupun rasa produk kita boleh inovasikan sedikit. Okey, contoh cikgu kita boleh tambah apa? Selalunya kita boleh tambah dengan cheese, serbuk paprika. Kita masukkan dalam adunan bola daging tu. Herba, dan rasa tu kita boleh adjust sendirilah. Adjust sendirilah. Kita boleh adjust sendiri. Ikut tekak kita lah kan. Kita tekak Melayu mesti nak pedas-pedas sikit betul, kan. Betul.
Okey, kat sini saya nak tambah sikit lah kan. Okey, kalau kat rumah, kita macam Cikgu Yana cakap tadi, boleh abaikan yang dua tu. Betul. Tapi kenapa kalau buat dekat industri, kita tak boleh nak abaikan dua bahan tersebut? Kenapa cikgu? Kan, mesti para pelajar pun tertanya kat rumah. Sebab bila di industri, kita nak produk ni tahan lebih lama. Tahan lebih Okey, lama. jadi fosfat yang bahan yang digunakan tu, dia bertujuan untuk mengekalkan produk tu dalam jangka masa yang panjang. Sebab tu di industri kita akan gunakanlah fosfat dan juga calcinet. Kita tak boleh nak abaikan. Tak boleh nak abaikan. Ya. Kebiasaan cikgu jangka hayat bola daging dijual di pasaran ni berapa lama cikgu? Okeylah. 6 bulan. Dalam masa 6 bulan. Sebab itulah penting kita gunakan fosfat di dalam industri. Ya. Sebab untuk kita memanjangkan hayat bola daging kita supaya pengguna-pengguna dapat menggunakan dalam masa yang lama lah. Ya, betul. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih banyak untuk segmen yang kedua ini. Apa kata sekarang kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV QM. Tapi sekarang ni dah berubah wajah sedikit cikgu. Kita dah memakai apron di studio. Ya, betul. Nampaknya adakah kita akan masak-masak hari ni ataupun membuat apa? Okey, jom kita teruskan dengan cikgu Yana dahulu. Cikgu, dekat sebelah sana tu Irfan nampak cikgu ada dengan mesin pengisar daging. Ya, betul. Jadi apakah fungsinya dan bagaimana untuk kita kendalikannya? Okey, Silakan. fungsi mesin ini adalah untuk mengisar daging lah, menghaluskan tekstur daging. Okey, nama mesin ini ialah mincer. Mincer. Okey, para pelajar, mincer. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk memasang mincer. Okey, yang pertama atas ni yang kita boleh tangga ni, ini adalah die cast hopper. Okey, dia bertujuan untuk bila kita letak daging dekat sini, daging mentah, kita tolak masuk ke dalam corong. Okey, masuk ke dalam corong dan dia akan melalui bahagian di dalam ini. Dia bentuk dia macam gerudi, Fan. Macam gerudi, itulah Ya, tu. dalam dia. Yang ini nama dia feed screw. Fit screw. Ya, feed screw. Fit screw, okey. Okey, feed screw ni dia akan menolak daging daripada corong ni ke hadapan. Baik, dia akan keluarkan daging lah. Ya, dia akan keluarkan daging lah. Dia akan bawa pusing, dia akan bawa daging ke hadapan. Okey, yang seterusnya cutting blade. Cutting blade, okey. Okey, cutting blade ni kalau kita perhatikan, dia ada dua bahagian. Satu dia ada berlekuk dan satu lagi di bahagian dia rata. Okey, apakah perbezaan antara dua tu cikgu? Okey, kita kena pasang dengan cara yang betul. Perbezaan dia, kalau kita pasang terbalik, kita menghadap yang berlekuk ni dekat luar, daging tidak akan dikisar dengan baik. Okey. Dia ketulan dia akan kasar. Maknanya kedudukan ni lah penting cikgu. Ya, kedudukan ni. Sebab tu saya nak ajar cara memasang dia dengan cara yang betul. Baik. Okey ya. Okey, ni berlekuk ni kita pasang di bahagian dalam. Bahagian dalam. Okey ya. Menghadap ke dalam mesin lah. Okey, yang kedua ini adalah coarse cutting plate. Coarse cutting plate ni kita nampak lubang-lubang kan, Ifan? Betul. Okey, lubang-lubang ni yang akan keluarkan daging tu secara halus. Okey. Okey, kita boleh perhatikan dia ada dua bahagian yang terkeluar ni. Okey, kita masukkan bahagian yang kosong ni lah. Yang kosong tu. okey. Ya. Kita lekatkan saja. Lekatkan sahaja. Baik. Okey, yang ini tak apalah, depan belakang pun sama. Depan belakang sama, Okey. tak ada masalah. Dan ini adalah merupakan pengetat dia. Pengetat dia. Screw ring nama dia. Okey, screw ring kita pasangkan. Okey. Pastikan betul-betul ketat. Okey, pastikan betul-betul ketat baru kita guna. Okey. Okey, ni adalah bahagian reverse dan start dia lah. Kalau start kita pusing ke belah sini ke arah kiri dan reverse kanan. Sebelah kanan. Okey, fungsi reverse dia, Ifan dan murid-murid. Fungsi reverse dia adalah untuk
jika daging tu tersekat. Tersekat. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Takkan kita nak buka satu komponen kan. Betul. Jadi kita reverse je seketika dan kita start balik. Okey. Bila kita start balik, daging tu akan terkeluarlah dengan lancar. Dengan lancar. Ya, betul. Baik Cikgu, Ifan ada soalan. Bagaimana dengan baju yang kita pakai? Sebab kalau kita pakai baju yang tangannya labuh contohnya kan, mungkin tangan kita akan masuk sekali dalam kita punya mincer tu. Betul tak? Ya, tapi itulah pentingnya corong ni kan. Dia dah design dah mesin ni, corong ni. Sebabnya dia akan kisar kat bawah ni. Baik. Tapi perlu juga penjagaan untuk berhati-hati. Dia ada pendorong dia tersendiri. Okey, pendorong dia jangan masukkan pisau ataupun garpu lah. Baik. Sebab dia akan berpusing dia masuk dalam tu. Okey. Kita masukkan daging sahaja. Ya, betul. Baiklah Cikgu, seterusnya kita akan belajar mengenai alatan apa pula? Okey, yang ini adalah food processor. Food processor ni adalah untuk mengadun daging kisar kita bersama dengan bahan-bahan yang lain lah. Seperti garam dan sebagainya lah. Baik, silakan Cikgu Atira. Okey, baiklah. So, cikgu akan teruskan dengan proses menghasilkan bola daging. Okey, untuk peralatan tadi Cikgu Yana dah terangkan, kita akan gunakan mesin pengisar daging dan juga food processor. Tapi di sini kita tak akan kisarkanlah. Kita tak akan kisar daging di mesin pengisar ni sebab cikgu dah bawa daging kisar yang telah pun dikisar. Itu sebanyak 500 gram. Daging ni kita dah campurkan dengan lemak. Okey, boleh tengok kat sini. Okey, daging ni kita dah campur dengan lemak 500 gram. Okey. Kemudian di sini kita ada tepung kanji kentang. Tepung kanji. Tepung kanji kentang 30 gram. 30 gram. Okey, dan kemudian garam 8 gram. 8 gram. Sikit je. Yang penting daging tu yang kena banyak. Betul. Okey. Dan perisa daging sebanyak 11 gram. 11 gram. Okey. Perisa daging ni pun sikit sahaja. Sikit sahaja. Sebab kita nak bagi daging tu yang rasa lebih. Ya, betul. Dan juga lada hitam sebagai penambah rasa lah. Lada hitam ni sebanyak 2 gram. Okey, 2 gram sahaja. Okey. So, Irfan, di sini ada 2 bahan yang tak ada nama. Alamak, tak ada nama? Okey. So, Irfan rasa apa bahan-bahan ni? Baik, berdasarkan apa yang cikgu ajar, Irfan cubalah Ya. Kalau salah betulkanlah. Okey. Yang dekat sini, Irfan rasa tadi cikgu telah terangkan ini adalah casenet. Ya, betul. Casenet pandai. Casenet betul Baik. Okey, satu lagi? Kalau dah ada casenet, kita kena ada pula fosfat. Ya, betul. Kena ada fosfat. Okey. So, kat sini cikgu akan tunjukkan cara memproses lah. Kita akan terus buat pada pemprosesan. Okey. Pertama sekali kita buka dulu penutupnya. Ya, kita akan buka penutupnya dahulu. Okey, so kita akan masukkan daging bersama lemak lah. Sebelum tu, sebelum cikgu lupa, para pelajar kenalah pakai sarung tangan sebab ini adalah kebersihan. Betul, cikgu. Okey. Kita nak ada kuman dekat tangan kita tu terkena kita punya makanan pula. Ya, betul. Okey, dan kita masukkan daging tadi 500 gram cikgu Ya, 500 gram ni bersama dengan lemak. Lemak. Okey. Sedap itu daging 65% dan lemak 30%. 30% saja. Jangan lebih. Itu akta Makanan 1983. Nampak. Okey. Nak buat makanan pun kena ikut undang-undang juga tau. Okey, dan kita masukkan tepung kanji. Okey. Kita bersama dengan Master Chef Atira dan Yana hari ni. Kita masukkan garam. Garam. 8 gram je kan tadi? Ya, 8 gram sahaja. Lepas tu perisa daging. Perisa daging. Lada hitam. Lada hitam. Casenet. Casenet pandai. Dan kita ada? Ya, terakhir sekali adalah fosfat. Okay. Bila kita dah masukkan semua barang-barang bahan-bahan kita ni, apa pula langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya kita akan hidupkanlah. Kita akan hidupkan food processor. Kita bawakan secara langsung untuk anda yang berada di rumah. Okey, bersedia Irfan? Bersedia, Okey, cikgu. cikgu nak buka food processor. Cikgu nak on kan? Okey, so kat sini kita boleh tengok kesemua bahan, daging dan juga bahan-bahan lain telah pun diada secara sebati lah. Okey, untuk di rumah, kalau tertanya-tanya, kalau kita tak ada food processor kat rumah, kita nak guna apa ya cikgu? Kan? Irfan mesti akan tertanya kan? So kita boleh guna pengadun. Okey. Ataupun namanya apa? Mixer. Kita boleh guna mixer lah kalau tak ada food processor di rumah. Okey.
So sekarang cikgu akan keluarkan. Okey, kita akan teruskan dengan proses membentuk berbola. Membentuk bola daging. Ya. Okey. Ini proses yang cikgu tunggu-tunggulah sebab cikgu nak minta tolong Irfan dan juga cikgu Yana Okey. sama-sama membentuk berbola daging. Baik, Okey, Chef. boleh. Saya bersedia, Chef. Okey, Irfan, kita Okey. gunakan Sarung sarung tangan terlebih dahulu Baik. untuk menjaga kebersihan. Okey, terima kasih. Okey. Nampak tak hari ni bukan saja kita belajar, Irfan pun dapat pengalaman untuk Irfan boleh minta lagi menghasilkan apa, cikgu? satu. Oh, lagi satu okey. Boleh. Silakan. Okey, cikgu. terima kasih. Sama-sama. Okey. Sama-sama untuk adunkan. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu Irfan, para pelajar, cikgu akan menimbang dahulu hasil daging yang kita dah adun tadi supaya Okey. kita dapat bentuk yang seragam. Baik. Okey. Kita akan timbang dulu, cikgu. Ya, kita akan timbang dahulu. Okey, di sini kita boleh lihat Baik. Lebih kurang berapa, cikgu? dalam 19 gram. 19 gram. Okey, 19 gram. Okey, Okey. untuk satu bentuk lah. Baik. Okey, so yang seterusnya, okey, Irfan boleh ambil dahulu. Ambil dahulu. Aha. Okey, dan bentukkan bulat. Ya, bentukkan Okey. bulat. Irfan cuba Agak-agak jadi Ya. tak kita punya bola Ya, daging ya. ni? Baunya pun sedap lah, cikgu. Bau daging yang sebenar. Iyalah tu. Bau daging segar dengan lada hitam lagi, Irfan. Itulah tu. Irfan rasa boleh buat menu berbuka hari ni. InsyaAllah boleh. Okey. So, kita akan bentukkan secara manual. Secara manual Ya. Okay, Irfan nak tanya, kalau dekat industri macam mana, cikgu? Adakah kita akan guna tangan juga manual? Bagus soalan tu Irfan. Okey, para pelajar pun pasti akan tertanya, takkan Okey. kita nak buat di industri manual macam ni kalau Betul. banyak-banyak kan? Okey, so kalau di industri biasanya kita akan menggunakan mesin pembentuk berbola. Di mana mesin pembentuk berbola itu kita akan dapat saiz yang lebih seragam dan kuantiti yang lebih banyak lah. Sebab kita akan buat dalam 1 kilo ke atas. 1 kilo ke atas. Ya, macam ni kita buat dalam 500 gram sahaja. So kita buat secara manual. Baik. Irfan ni dah siap. Okey tak, cikgu? Bulat ke tak ni? Ya, cukup bulat. Okey, boleh dulu saya. Dah boleh jual dah berbola Okey, daging kita lepas tengok ni. dekat, tunjuk kat kamera dulu macam mana hasilnya. Okey. Baik. Ini adalah bulatnya. Okey, kita punya bola daging tu. Okey, baik. Okey, sebelum kita proceed kepada proses merebus, okey. Berbola daging ni juga kita kena masukkan ke dalam air ais lah. Okey, supaya bahan-bahan dengan daging yang kita adunkan tadi tak terurai, tak mudah terurai. So kita akan masukkan dalam air ais. Dia tak perlu lama lah, sekejap sahaja. Agak-agak ni cikgu berapa lama? Dalam 1 ke 2 minit macam tu je. Okey. Baik. So, sekarang telah selesai proses membentuk berbola. Betul. Okey, sekarang proses membungkus dan juga proses merebus. Okey. Para pelajar mesti tanya, merebus tu berapa minit, cikgu? Kan? Betul. So, merebus tu kita akan memasak dalam 30 minit. 30 minit. Okey, dan tujuan merebus tu adalah kita lakukan sebab sebelum disejuk bekukan. Jadi kita kena rebus bola daging tu. Manakala pembungkusan pula, kita lakukan pembungkusan sebab kita nak elakkan daripada pencemaran silang. Dan juga supaya produk lebih tahan lebih lama lah. Cikgu Irfan ada soalan. Ya. Pencemaran silang tu macam mana, cikgu? Okey, pencemaran silang ni maksudnya bila kita simpan daging kan produk siap, sudah produk kan, simpan dalam peti sejuk. Betul, ada ayam dalam peti sejuk. Ada ayam di sebelahnya. Ya, jadi bakteria yang ada pada dalam ayam tersebut akan pergi ke berbola daging jika kita tak bungkus dengan baik. Sebab itulah kita kena elakkan pencemaran silang ni dengan membuat pembungkusan dengan baiklah. Dengan kata, cikgu, kita ada video untuk kita saksikan. Ya, betul. Kita ada video merebus dan juga pembungkusan. Kalau macam tu, jom kita sama-sama saksikan dahulu. Okey, berbola yang kita dah masukkan ke dalam ais tadi yang dah bentuk, kita akan masukkan ke dalam air yang mendidih. Masukkan satu-satu, pastikan air mendidih ya. Okey, berbola daging yang dah masak dia akan timbul ke atas. So, kita akan ambil dan inilah hasilnya. Baiklah para pelajar,
kita teruskan dengan proses yang terakhir, iaitu proses pembungkusan. Di sini cikgu telah sejukkan berbola daging yang telah pun direbus tadi. Kemudian berbola ini boleh dimasukkan ke dalam plastik. Dalam plastik kita akan timbang berapa gram untuk satu paket, dan kemudian kita akan silam menggunakan mesin sealer. Okay, ini adalah mesin sealer. Mesin ini telah pun dipanaskan. Kemudian bola daging yang telah dibungkus tadi tu kita akan letak di tempat dua, dan kita akan letak di hadapan sealer ni. Okey, kita akan pijak dan tunggu sehingga lampu terpadam, dan kita akan angkat. Kemudian siap. Siap, itu dia video yang dihasilkan oleh Cikgu Atira kita hari ini. Nampak tak, Cikgu dah menunjukkan cara untuk kita merebus dan melakukan pembungkusan dengan baik. Jadi Cikgu mungkin Cikgu terangkan secara live di sini. Okey, baiklah Irfan. Para pelajar di luar, okey, ini adalah hasil pembungkusan yang Cikgu bawa daripada KB lah. Okey, di mana plastik yang digunakan adalah plastik LDPE. Okey, ianya lebih tahan lama dan juga keras lah. So, untuk pembungkusan ni, macam Cikgu terang tadi, kita kena timbang untuk kita dapatkan satu paket ni berapa gram. Okey, so kita akan pasarkan keluar lah. Kalau yang sekarang ni beratnya apa? Mungkin kita boleh timbang kat sini, Cikgu? Okey, yang ni berat dia. Okey, kita cuba tengok berapa. Baik. Okey, 187 gram. Tapi kalau macam di luar biasanya dijual dalam 500 gram ataupun 1 kilo lah. Lagi banyak lah. Lagi banyak. Ini sebab saya nak tunjuk pada para pelajar. Contoh, kita akan buat macam ni lah. Okey. Baiklah Cikgu, terima kasih kerana mengajak Irfan dan penonton di rumah cara untuk kita menghasilkan bola daging kita dari langkah pertama, dari kita menggunakan bahan-bahan dan seterusnya kita membuat rebusan dan juga pembungkusan. Dan sekarang ni apa kata kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir. Kepada semua guru. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar saya. Terima kasih di atas segala pengorbanan, ketabahan dan kesabaran guru dalam mendidik kami. Walaupun kita kelas secara atas talian, guru tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak muridnya. Waktu pagi mendung selalu, hujan rengai membasah bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajar kami. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah berasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Terima kasih cikgu. 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 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Di segmen keempat ini macam biasalah kita akan melakukan sedikit rumusan dan kesimpulan, dan mungkin ada perkara yang mungkin cikgu akan ketengahkan untuk segmen ini. Silakan. Okey, baiklah Irfan. Terima kasih. Okey, untuk para pelajar, apabila kita dah bungkus, kita perlu melabel kita punya produk. Okey, di sini cikgu dah sediakan kita punya label produk itu berbola daging. Okey. Dia cuma buka dan lekatkan sahaja. Okey, dan di dalam label ni terdapat nutrisi. Okey. Nutrisi, sidi tenaga, karbohidrat, protein dan juga lemak, dan ramuan serta alamat produk yang dihasilkan lah. Okey. Okey. Mungkin cikgu berceritakan sedikit, kalau kita nak buat label ni, apakah perkara yang penting yang kita kena ada? Kalau tak ada, tak jadilah kita punya label ni. Okey, baiklah Irfan, soalan yang bagus. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan ni, pada label ni yang cikgu dah letakkan.
Okey, di sini ada ramuan. Ramuan ni kita memang kena letak sebab kita nak tahu ramuan apa yang digunakan pada bola daging. Pengguna kita nak tahu. Ya. Sebab apa? Setengah orang dia ada alahan. Betul. Kalau ada susu protein susu, nanti dia akan mendapat alahan nanti. Betul. Sebab tu pentingnya kena ada label tentang ramuan dahulu. Ya, betul. Ya, okey. Selain tu kita kena ada berat. Masa cikgu cakap tadi, kita berat produk tu kena ada lah. Okey, sebab dia nak bersesuaian dengan harga. Itu pula kita fikir cara usahawan pula macam mana. Ya, betul. Dan label dan dia punya inilah nama dia. produk, lepas tu gambar dan juga simpan di tempat sejuk beku. Ikut produk lah. Kalau produk tu perlu disimpan di tempat biasa, kita simpan di tempat biasa. Okey. Dan namanya pun boleh berubah-ubah. Contohnya kalau nak letak bola daging mantap ke, bola daging sedap ke, boleh juga kan. Ikut aktiviti masing-masing. Dan seterusnya cikgu, ini hasilnya ke? Ya, okey. Ini hasilnya. Ini adalah hasil berbola daging yang kita buat tadi. Okey. So, dekat sini untuk segmen terakhir ni Irfan, cikgu akan buat ujian penilaian deria rasa, tekstur, warna dan juga rupa. Baik. Okey. Boleh tak saya nak rasa satu? Okey, boleh. Silakan cikgu. Boleh. Puasa. Saya dah macam risau dah tadi. Kita puasa ke sekarang? Ya, kita puasa. Jadi para pelajar, sekiranya para pelajar buat di rumah, para pelajar kena rasa sendirilah. Betul. So, penilaian dia rasa sebab dia rasa ni setiap orang berbeza-beza. Jadi tapi kena diingatkan sebab penilaian dia rasa ni ada penilaian yang paling utama. Okey, jadi Cikgu Yana, apa Cikgu Yana nampak selain daripada rasa? Saya kenyal lah. Daripada tekstur dia. Ya, kenyal. Kenyal? Okey. Okey. Boleh lantar balik. Okey, maksudnya kenyal ni bermaksud penggunaan kanji kita adalah tepat. Kalau dikeras dan tak melantun balik, maksudnya penggunaan kanji tu terlebih. Okey. Jadi produk bola tu tak baguslah. Dan kalau nak makan pun keras lah kan cikgu. Ya, betul. Okey, seterusnya Cikgu Yana, apa Cikgu Yana boleh nampak dari segi rupa? Rupa ni macam mana cikgu? Tengok rupa untuk semua sekali, rupa dia seragam. Seragam, cantik. Dan bentuk bulat lah seragam. Okey, mungkin kamera boleh nampak, kita zoom sikit kepada kamera cikgu. Okey, nampak tak? Ini bentuknya seragam cikgu cakap tadi. Ya, okey. Dan last sekali, yang terakhir sekali, kita boleh tengok dia punya permukaan. Okey, permukaan berbola daging. Kalau permukaan bola daging terdapat berwarna putih, bermaksudnya lemak pada bola daging tu tak sebati dengan eloklah bersama daging. Bermaksud suhu semasa kita buat tu bukan suhu bilik dan daging tu bukan dalam keadaan sejuk beku dingin. Sejuk beku dingin. Ya. Okey, itu antara ujian deria rasa yang kita boleh lakukan untuk hari ini. Di mana sebelum kita menghasilkan ataupun kita bungkuskan kita punya bola daging tu, kita kena pastikan semua aspek-aspek yang cikgu cakapkan tadi dilihat dengan baiklah. Ya, betul. Supaya produk kita dikeluarkan secara berkualiti. Ya. Baiklah cikgu. Mungkin saya bertanyakan sedikit rumusan daripada cikgu berdua. Silakan. Okey, rumusan untuk hari ini, saya harap pelajar akan dapat memahami cara memproses bola daging dengan betul. Dan yang kedua, dapat memahami cara pembungkusan bola daging dengan betul. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Atira kita? Okey, bagi cikgu pula untuk pelajar di rumah, pemprosesan bola daging ini sangat mudah. Jadi pelajar boleh praktikkan sahaja di rumah. Okey, macam tadi cikgu yang cakap, tak ada barang macam kasinet ke apa semua tu, boleh abaikan dan just buat je di rumah. Menggunakan bahan-bahan yang ada di pasaran. Ya, betul. Ya, betul. Baiklah, untuk Irfan pula di sini dan penonton di rumah, kita pasti dapat tahu cara untuk kita menyiapkan, menghasilkan bola daging kita secara sendiri. Dan tak perlulah kata susah payah, membeli kat kedai, kita boleh buat sendiri mengikut cita rasa kita dan juga menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di dapur sahaja. Boleh kita jamukan kepada keluarga kita di rumah bersempena dengan jamuan buka puasa nanti contohnya kan cikgu. Baiklah cikgu, terima kasih banyak kepada Cikgu Atira dan juga Cikgu Yana kerana bersama saya pada hari ini dalam rancangan Mahir Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu yang telah diajarkan kepada kita dan diharapkan ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar yang menonton, termasuk diri saya sendiri. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi di Mahir.
KPM.